Okey, Assalamualaikum. Okey, selamat petang pada semua. Okey, hari ni kita buat podcasting untuk tajuk, aku rasa sesuai untuk tajuk dari alam Anchor. Itu dia. Kan. Jadi kita akan kongsi alam misteri. Jadi kita akan kongsikan cerita-cerita yang pengalaman sendirilah kan. Kita buat apa nak cerita pengalaman orang kan? Baik kita cerita pengalaman kita sendiri kan. Pengalaman yang engkau kan dan aku sama-sama pernah alami kan. Mungkin kau pernah alami kau dan aku pun ada pernah alami juga cara dia masing-masing. Aku sebab aku banyak ride motor, jadi ada juga pengalaman-pengalaman dekat motor yang aku dah jumpa macam-macam cerita dia. Jadi sama ada orang akan ada orang akan kata benda ni yang kita cerita ni mungkin orang kata sembang aje lah blah dan sebagainya. Ya, aku tak argue. Orang yang tak pernah alami dia takkan ada pengalaman tu. Jadi dia boleh cerita itulah ini, dia boleh cakap apa-apa saja cerita dia. Tapi tak apalah, biarlah dia merasainya sendiri kan. Jadi kita taklah kita bukanlah mempercayai benda itu, tapi kita menceritakan kewujudannya yang kita alami, berkongsi. Ya. Alam gaib ni alam gaib ni satu yang luas sebenarnya kan. Jadi aku tak pernah nak kata tidak pada orang. Orang kata macam ni, aku tak pernah kata tidak. Ya pun tidak, tidak pun tidak. Jadi selagi aku tak mengalami dia, selagi tu aku tak ada kata apa-apa gitu dia. Dalam Al-Quran pun ada cerita perkara gaib ni yang kita sendiri tak tahu kan. Ya. Dan orang kata makhluk-makhluk yang kata kita dah nampak di dimensi lain, di alam lain. Ya, kadang-kadang orang kata ini semua adaptasi daripada filem lah, drama lah cerita dia kan. Adalah orang kata macam itu, pandangan orang kan bila kita cerita something kan. Kau ni banyak sangat tengok cerita Mak Saleh, cerita tengok wayang sebagainya. Tapi macam aku selalu cakap lah, orang yang tak rasa dia tak tahulah cerita dia. Kan? Jadi ada juga kita kongsi pengalaman tu daripada individu yang kita tahu karakter dia macam mana. Kita tahu individu macam mana, yang kita tahu dia bukan jenis yang menipu. Bukan jenis yang kata biasa-biasa punya orang pun ada. Ya, betul. Dia bukan kongsi beberapa cerita daripada insight-insight yang aku kenal dia, kualitas orangnya. Itu termasuklah anak Boleh Harudin sendiri. Orasi pengalaman kenaan. Okey, jadi balik pada cerita, kita mulakan dengan siri kau dulu. Kau ceritakan dulu pengalaman kau yang antara yang top-top lah dulu. Cerita dia. Okey, top-top. Yalah, macam aku ni kurang sangat berjalan, tapi yalah sebab sebagai unit kita bukan berjalan. Tapi kita bekerja. So akan tempat-tempat yang biasa kita pergi tu, kita akan merasai pengalaman berkenaan lah. kalau macam kau kan berkerusi roda kan, macam mana kau nak lari? Tak boleh nak lari cerita dia. Jadi kena hadap je lah cerita dia. Nak lari tak boleh, kena hadap je lah. Sebab tu orang kata nak kata perlu terkabut, tak boleh nak kata kabut lah sebab kita tak lari. Okey. Betul tu Pak. Betul. Benda tu kita boleh nak lari. Macam aku, pengalaman yang aku alami sendiri dia masa paling top lah pada diri aku lah. Sebab masa tu tak ada orang kan. Aku seorang. Kau kena cerita sikit. Macam ni, kau kena cerita sedikit lebih kurang lokasi. Kau jangan sebut nama lokasi. Kita tak sebut nama lokasi. Tak penting nama lokasi tu. Aku tak nak takutkan orang yang akan pergi ke lokasi berkenaan. Ya. Tapi kita cakap satulah. Ini yang cerita tentang pejabat kerajaan tu ke? Ya. Okey. Kita nak satu jabatan kerajaan, pejabat kerajaan yang kira besar juga di Pantai Timur kan. Tak apa. Kita cerita teruskan. So dia bangunan ni memang kata masa Berapa tingkat? Taklah tinggi 7 tingkat. 7? 7 tingkat. Oh iya ke? Macam aku rasa dulu masa naik dia turun naik tak rasa macam 7 tingkat. Sebab kau tak naik sampai ke asrama. Naik asrama naik. Naik tapi kau tak naik sampai ke atas. Mungkin lah. Okey. Sampai ke bilik. Tersilap sebut. Sampai bilik VIP tu, kalau kau sampai bilik VIP tu tinggi. Tapi macam aku tak ada lah. Office aku tak ada dekat atas kan. Office aku tu dekat 2 je lah. Bawah tu dewan, tempat makan sebagainya, dan office aku ke atas. Okey. Tak nak, aku kena gunakan lift. Okey. Wajib gunakan lift. Betul. Dan waktu tu pula, kan kita
baru siap nak buat installation wifi dengan kau. Ya. Memang wifi waktu tu memang wifi tengah cun. Tak, aku bila ingat buat wifi tu, bila kau bercerita tentang benda tu, tempat tu, aku boleh buat kerja seorang-seorang kat atas tu. Itulah berat aku sebab tak berani cerita. Jadi cerita je wifi kuat lah sehingga kita pasang semua wifi mencun. Tapi kau tahu lah bila kita dalam lift ni line telefon tak ada Betul. kan. Line telefon memang tak ada. Itu memang standard lah. Kalau kau sapa-sapa bila kau terbangkan dalam lift memang kau kena. Okay. Kena tekan button tu lah. Kena tekan button tu lah. Dan ketika cerita hari tu hari Jumaat. Hari Jumaat tengah hari. Jadi waktu tu aku ada program ke office. Okay. Aku ada program ke office. So yang perempuan adalah dia tak ada orang makan waktu tu tengah nak makan lah. Okay. So aku tadi sebab Jumaat lah itu. Okay. Then yang laki-laki dia semua tak ada. Okay. Aku sorak ke office, aku buat kerja ni semua. Lepas tu aku nak turun. Aku nak turun makan lah kan. Okay. Aku masuk dia dekat situ ada 2 lift. Lift tu sangat besar lah lift dia. Masuk boleh aku masuk dalam kerja dan aku boleh buat U-turn dalam lift tu lah. Dia ada 2 lift kan? Dia ada 2 lift. Lift A dengan lift B. Okay. Tapi masa tu aku masuk aku just masuk aja biasa. Malas nak kata aku masuk lift A. Boleh berpusing ke dalam tu? Kau tak rasanya tak boleh pusing kan? Boleh besar. Lift tu besar. Okay. Tapi memang aku tak pusing. Aku ingat aku tak pusing. Alright. Lillahi ta'ala aku cakap aku tak pusing. Okay. Aku masuk straight kan, sebab aku tekan lift ke tingkat 1 kan atau bawah. Tiba-tiba lift start padam gelap. Tak, kau masuk tu dalam keadaan kau masuk lah. Masuk dalam lift. Aku masuk straight. Okay. Ada dinding lift lah. Okay. Pintu lift kat belakang. Okay. Dia punya switch tu kat mana? Switch tu kat tepi kan? Switch dia kat tepi. Okay. Jadi switch dia kat tepi kan. Tapi bila dah gelap tu tak nampak apa kan. Okay. Aku sudah berhenti lift terpadam. Lift jam disangkut kan. Jangan ada juon tepi tu bangun sudah. Aku tak fikir pasal juon tu sebab aku tak pernah kena sebenarnya sebelum tu. Okay. Memang tak pernah kena kan. Okay. Cuma dia kata dah lawan tengah hari tak ada orang kan. Alright. Lepas tu dalam 1.5 lebih dah waktu tu. Okay. Jadi aku pun nak buat macam mana ni. Nak tak nak kan. Aku tak nak call orang. Nak beritahu ni. Ya. Kan? Sebab fikir pun tak ada. Waktu semalam Jumaat memang tak ada orang. Dia kan pun pagi ni. Okay. Aku pernah before. Kan tengok live memang tak ada. Dalam lift mana dah ada live bang. Betul. Kan? Jadi nak connect lah waktu tu ke WhatsApp. Call lah aku punya technician. Si Mat tu kan. Mat. Kalau ingat nama. Tahu Mat. Mat kan. Okay. Aku call Mat. Kan aku call Mat. Waktu tu aku tak sebenarnya Mat kan. Dia tak angkat lah. Sudah angkat dah. Aku message dia. Mat, aku kena terbangkan dalam lift ni. Kan. Nanti kau dah siap sembahyang nanti. Tolong cepat sikit. Sekarang tu kan. Aku tu dalam tu dekat setengah jam juga lah. Dalam lift tu? Kan. Dalam lift. Kan. So, lepas tu, dia dah habis main Jumaat tu. Memang dia call aku memang tak dapat lah. Okay. Tapi, terus masuk. Cik Wan, saya on the way. Cik Wan tunggu sekejap. Dia hantar mesej lah. Okay. Ada hantar mesej. Yalah sebab kau berkursi roda. Siapa kalau kau tak boleh nak buat apa-apa pun, nak buka pun susah kan cerita dia. Ya. Itu memang tak boleh nak. Tak boleh. Ya. Okay. Lepas tu, dia sampai tu, dia tekan lift. Dia tekan lift kan. Hidup lift tu. Kan terbuka pintu. Tapi yang memanjakan aku kan, masa aku keluar daripada lift tu, aku dah menghadap lift tu dan aku berada di lift B. Lillahi ta'ala cakap. Di lift B? Kau masuk lift A? Masuk lift A, aku keluar lift B. Lillahi ta'ala bang, aku tak ada. Aku keluar, aku terkejut. Mat, aku tadi kan sebelah kan. Dia cakap, betul. Dia kata, betul. Lillahi ta'ala apa-apa. Aku tu agak je lift sebelah ni. Dia kata, macam mana kau boleh keluar kat sini pula? Yang pelik tu macam mana kerusi roda tu kau boleh berpusing? Boleh berpusing ke depan pula satu hal. Sedangkan aku duduk macam tu pun aku tak gerak. Aku terkejut. Memang aku terkejut. Lillahi ta'ala dia cakap. Aku tak gerak. Tapi bila aku keluar tu lift B tu memang okey dan lift A memang besar. Sebab seingat aku kalau kau masuk dalam lift tu memang boleh buat pusing tapi agak susah lah. Agak susah kau nak pusing. Ya, nak kena pusing tu aku kena kau kena adjust banyak kali sebab
Kau punya tayar kursi roda kau tu dia bukan boleh buat. Bukanlah maksud aku pusing kau boleh ada sistem macam lift barang besar tu. Tak. Dia lift tu kau kena adjust lah. Kau kena gerak sikit. Ambil masa nak pusing kan betul Ambil dia. masa. Sebab tak mana nak pusing. Sebab aku ingat lagi bila aku masuk tu dalam lift tu, lepas tu kau masuk memang sempit. Kalau Memang tak apa. memang sempit. Itu dia. Lift tu memang kata untuk orang biasa ni. Pasal lift dia dalam 3 kaki, 4 kaki. Tak, ngam kursi kau dengan kursi roda kau dengan seorang berdiri. Biasanya macam itulah, seorang atau dua orang berdiri itu Yalah, wheelchair aku pun dah 2 kaki setengah. Ya. Lebar dia saya tayar. So 3 kaki dalam 3 kaki. Dia pun kaki kita dah lebih sikit lah. Buat macam tu. Standard gitu kan. So itu pengalaman aku sendiri. Memang aku bercerita dengan akhirnya sih memang tak terkejut lah kan. So memang itulah cerita dia. Memang tak dapat. Kalau kau nak tahu, lift tu aku main-main turun naik buat kerja seorang kan kat atas tu, tingkat atas kali tu. Dewan atas tu. Dewan tu kan sunyi cerita dia. Aku buat kerja, aku tarik kabel. Itu pengalaman kau lah. Okey. Itu the best lah aku ni. Banyak lagi cerita-cerita sebenarnya. Tak, okey. Aku bagi pula satu cerita. Nanti kita ulang balik dengan cerita kau pula lagi. Okey, ini cerita aku. Cerita aku ni dekat HKL lah. Aku terpaksa sebut dekat HKL lah. HKL bangunan lama. Bangunan dia punya main dia tu yang lama tu. Jangan bangunan baru, bangunan lama dia yang utama tu. Okey. Masa tu banyak yang strong suction tak siap lagi lah. Masa tu arwah ayah aku masih sihat lagi lah. Tapi dia ada accident. Dia dibuat kat situ. Awak kecemasan kat situ. Jadi accident dia dekat Rawang. Kan tahun 90-an lah situ dia. Aku tak ingat tahun dia lah situ dia. Tapi kami adik-beradik semua datang lah situ dia. Jadi aku dengan adik aku antara yang awal menjaga ayah aku situ dia. Jadi kami bergila-gila sebab kami semua laki-laki. Jadi kami bergila-gila lah situ dia. So dalam pukul 1 pagi dekat 2 pagi tu, 1 pagi lah lebih kurang macam tu kan. Abang aku datang. So abang aku seorang lagi datang tu, so dia tukar lah maksud dia. So aku dengan adik aku yang kecil tu kira bebas lah, boleh buat apa pun lah cerita dia. Orang lain nak jaga ayah aku. Jadi kita orang tak tahu nak lepak mana cerita dia. Jadi kita orang berjalan-jalan lah dekat dalam hospital tu. Sebenarnya suatu benda yang tak digalakkan lah. Nama rayap-rayap tengah malam buta. Tak, masa tu dia dah besar lah, dah dewasa dah pun, dah 20-an cerita dia. Adik aku pun dah sekolah menengah cerita dia kan. Dah masuk poli. Adik aku dah kat mana? ITM kot cerita dia. Jadi tapi dah besar lah cerita dia. Dalam besar-besar tu kita rasa kita kecil lagi lah cerita dia. Aku dalam 20 lebih, adik aku dalam tu tak adalah kira muda sangat lah lagi cerita dia kan. One day kita orang main lift Tak biasalah budak-budak kan cerita dia kan. Bukan nak kata budak lah, besar jugalah cerita dia. Kan? Masa tu aku dah habis poli sebagainya kan cerita. Jadi kita main lift. Kat lift tu, tak, ini pengalaman aku dengan adik aku lah. Aku tak tahu cerita orang lain, aku tak kisah orang nak kata bluff ke apa. Tapi ini pengalaman cerita. Masa naik lift tu, kita main lift. Naik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Bila lift buka, kita keluar, lepas kita masuk balik. Tak, kita biasalah main-main dengan dia. Naik tingkat 1, tekan, naik kan cerita dia. Lepas tu, ya main-main tak ada apalah tu naik. Lepas tu naik lagi sekali kan. Boring, tak tahu buat apa. Tiba-tiba adik aku tekan tingkat 2. Tingkat 2 tu kami dah pergilah tadi situ dia. Tapi kali ni bila buka je pintu tingkat 2, aku keluar. Adik aku dalam lagi dekat lift, dia boleh sempat keluar. Bila aku keluar, aku tengok stretcher banyak. Tapi ada macam ada jenazah atas stretcher tau. Tak logik, sepatutnya dia mesti tutup dengan dia punya penutup tu kan. Tapi ni tak, ada stretcher tutup dengan kain. Ada banyak. Aku terkejut. Uish, aku cakap, ya betul. Tadi tingkat 2 ni tak ada apa pun. Tiba-tiba macam mana ada tingkat 2 ada stretcher macam tu. Banyak-banyak kan. Jadi, wah, aku pun patah melangkah, mengundur terus untuk belakang balik macam tu dia. Masuk dalam lift. Aku cakap tekan. Tekan. Turun lift. Adik aku tekan ground. Cerita dia. Buka bawah. Bila buka ground, patut ground biasalah. Level bawah biasa. Buka basement 2. Lift tu buka basement 2 rupanya. Tengok, basement 2 kosong, tak ada apa. Tekan lagi. Pergi nak bagi ground. Pum, buka balik lift. Tingkat 2 tu balik. 3 kali kena benda macam tu.
Aku cakap tak boleh jadi ni. Tu aku cakap dengan adik, tak lah, tiba-tiba. Lepas tu adik aku tekan, dia berhenti dekat ini basement 1. Ni basement 1. Tiba-tiba ada orang masuk. India, dua orang lelaki India masuk dalam lift. Kita dia orang tengah cakap apa tak tahulah. Kita tekan. Tu baru betul-betul pergi ke ground. Bila keluar ke ground tu kita orang duduk kat luar, duduk lepak kat luar. Tak tanya apa, aku tak cerita apa pun. Apa yang nampak kita bahagiannya aku tak tahu. Sebab patutnya tingkat 2 tu buat biasa je. Takkan ada stretcher lambak-lambak. Fikir logik akal lah. Itulah gangguan lah aku kata. Tu gangguan yang aku pernah kena di hospital HKL. Tak apa. Itu pengalaman aku. Okey, sekarang ni kalau ada, kita cerita lah kau pula. Apa yang kau ada lagi? Ini pun pengalaman berkaitan dengan aku jugalah. Okey. So masih lagi di tempat yang sama, lokasi yang sama. Aku tak ada waktu tu. Okey, sebab kebetulan ada program. Biasalah aku dulu zaman-zaman tu office aku tu adalah rumah aku nombor 1. Yalah. Aku rumah nombor 2. Tidak, kalau aku nak cari kau pun kat situ je lah selalu. Ya, aku akan sentiasa ada kat office sekali kau kan. Tak kira lah 7 malam apa kadang-kadang aku 9 malam. Ya. Aku pernah datang malam je tu dia. Jadi kita ada program juga kat office dan ada di bagai HQ lah. Okey. KL. Okey. Daripada KL lah. Okay. So budak-budak ni memang aku kenal lah kan. Dalam satu kerja dengan diorang semua kan. Okey. Tapi diorang ni pula silakan bergerak daripada HQ pergi ke Kemaman. Okey. Diorang biasanya lepas maghrib, pukul 8, kemudian gerak kan. So bergerak ke Kemaman tu ambil masa 5 jam, 6 jam juga. Ya, betul. So diorang akan sampai di pukul 1 pagi. Aku biasa di aku dah pukul 9 je. Ya, lepas tu diorang daftar kat asrama lah. Duduk asrama. Diorang daftar kat asrama je kan. Okey. Lepas tu aku dah balik rumah. Kan. So besoknya tu aku dapat cerita. Masa nak start program pagi tu jumpa diorang. Cuma awal ke diorang. Cuma semalam orang tegur dia sokong. Tak jawab. Dia pula aku tegur aku. Cakap dia. Semalam masa kita orang sampai semalam. Cakap. Kau sampai pukul apa? Tanya dia kan. Kita orang sampai semalam dia pukul 1. Cakap tu. Lepas tu kau jumpa aku kat mana? Dia nak masa kita orang masuk pintu asrama tu. Dia buka pintu kaca tu. Kita orang nak jual. Jual Allah jangan beli kel tu. Daripada office lepas tu terus kata pergi ke toilet kat belakang. Daripada tempat daftar asrama tu, dekat pintu belakang tu, lalu koridor tu, pergi ke belakang tu. Koridor tu daripada lobi tengah tu. Okey. Yang toilet dekat belakang kan. Tahu. Toilet dekat belakang kat tepi tu ada apa ni tempat pendaftaran tu kan. Sini tu. Diorang masuk je pintu kaca tu, diorang nampak aku, diorang panggil aku, dia kata aku tak menyahut. Wah, tepi tu kan ada komputer dulu, terminal komputer sebagainya tu kan. Ada terminal komputer semua. Dia kata aku straight sampai ke toilet. Belakang tak ada toilet kayu. Tahu. Ya. So dia kata diorang pun pergi macam mana beli, diorang pun pergi ambil kunci sekejap dia dekat tu, betul diorang pun pergi nak pergi cari aku dekat toilet. Kata diorang pergi sampai ke toilet, bukan toilet dalam. Tak ada. Okey. Saya boleh kata apa 2 minit ni kita ada kunci ni. Soalan tadi. Saya bagaimana apa? Dia cerita kat aku. Betul kata. Aku dah balik kata. Aku sebab dah pukul 9 lebih aku dah balik dah. Ada yang berkenan lah tu. Kadang-kadang aku dah cakap aku mesti korang aku kunci dekat kaunter. Betul. Dekat box. Korang ambil dekat kaunter kat box tu. Takkanlah aku tunggu. Itulah kita orang yang kacau. Itulah saya dengan dia kata tak ada nak fikir apa-apa macam apa dah tak sempat Cik Wan besok dah jumpa. Aku itu memang sebiji Cik Wan dia kata Cik Wan jalan daripada tu straight dengan wheelchair. So Aisyah kata ada pula yang bagi wheelchair aku ni. Tak dia pinjam identiti lah tu. Kan? Masalahnya aku dekat office dekat atas. Tapi kalau ceritakan kau lah tempat kau office kau tu sebenarnya tepi laut. Anything can happen lah. Bangunan ujung tu, ingat tak yang dekat atas tu, yang bangunan yang kita buat dekat atas tu, rumah pegawai kat atas tu. Pegawai kat atas tu, Marehat tu lagi lah dahsyat. Yang aku pasang wifi tu atas tu. Bukan kata malam, siang. hanya hotel je berani kat situ. Yang orang berani saja. Aku pun bukan
Sekarang kau tu lah nombor kau naik. Ini pasal wifi nak cari lain outside kan. Ha, itu dia. Kalau tak, memang aku tak naik kata tu. Aku ada satu lagi pengalaman dengan kat hospital lah, hospital. Kita orang dapat projek, kawan-kawan aku dapat projek wiring network kan. Biasa zaman tu sebelum ada wifi, bukan ada wifi tapi dia orang nak tarik kabel juga kan, gitu dia. Kami tarik dekat hospital Batu Gajah. Ada 2 hospital yang kita orang buat, tapi yang aku ingat yang satu ni lah antara ni, hospital Batu Gajah lah. Batu Gajah kat Perak. Gitu dia. Kau tahu kita tarik kabel atas ceiling tau. Kan? Biasa kita buka ceiling tu, kan? Ceiling tu kita jenguk lah. Lepas tu kita tengok mana kabel kita pergi kan. So kita akan tarik, kita akan fly kabel. Kan? Memang kita fly kabel dulu, lepas tu baru kita tarik conduit ke apa ke sebagainya. Okey, tu tak kisahlah, gitu dia. Kan? Sebab nak mula-mula tarik dulu, tarik kabel, tarik apa ni, campak dulu kan. Apa ni, tu baru tarik conduit kan, gitu dia. Okey. Jadi kami tarik lah malam tu nak cepatnya pasal kan. Aku pun buka atas tu, baling kabel. Aku segulung nampak dah kat tempat buka satu lagi. Dia ada 2 tempat. Bila buka sini, buka sana, kita nampak lah cahaya dia kan, betul tak? Kan? Malam, lebih kurang dalam pukul dekat 11 lah, dekat 12 lah cerita dia. Kan? Nak kerja cepat. Itulah kau suka sangat buat kerja dengan malam. Ya, geng-geng tu cerita dia. Nak cepat cerita dia. Jadi, baling. Nampak kabel tu jatuh hujung sana tu. Dekat yang lubang satu lagi tu kan. Wah, dah sampailah, lega lah. Kita dah senang lah, nanti tarik je sebelah ni, lepas tu barulah masuk tolak dengan conduit. So, dapatlah dia punya, itu kan, kalau tidak kau kena masuk satu-satu cerita dia. Kalau dah sampai hujung sana, bila kau masuk conduit, tarik je terus sampai conduit. Kau pakai flexi conduit. Atas ceiling kita pakai flexi conduit cerita dia. Okey. Ya. Jadi, bila dah campak ke sana, sepatutnya dekat sana adalah cerita dia. Jadi kita orang ambil tangga ni, bawa lah ke sana kan. Aku tak naik. Tadi kawan aku yang naik. Yang campak aku. Tahu tak? Tapi yang ini aku tak naik. Kawan aku naik. Naik tengok. Mana kabel? Mula-mula dia rasa macam tu tau. Tak ada kabel. Lepas tu dia jenguk lah dalam. Tak ada kabel lah kata. Aku cakap kat bawah. Gila, apa aku campak elok dah. Kau cakap kat dia tadi kan. Kau ingat aku tak reti ke nak buat benda ni? Bertahun-tahun aku buat. Cerita dia. Dia kata, kau betul. Ya betul, dia kata. Kan? Aku cakap, turun. Dia pun turun. Aku naik sampai tu. Kan? Aku pegang dulu. Cerita dia tak ada. Kan? Lepas tu aku jenguk ke atas kan. Bila aku jenguk kan, aku terkejut. Elok aja kabel tu tergulung dekat tempat yang aku campak tadi. Tempat yang asal sebelum aku campak tu. Tergulung, elok aku nampak situ. Segulung. Kau faham tak? Bukan dekat tempat yang dah jatuh ni, sepatutnya tempat yang jatuh ni. Tempat sana. Maksud dia macam aku tak campak tau. Aku turun tu, aku tak cakap banyak dengan member. Aku cakap kita simpan, sambung esok lah aku cakap. Aku tak cakap apa. Kita orang balik sampai singgah kedai makan. Aku tak cakap banyak. Sampai rumah baru aku cerita. Aku dah mandi baru aku cerita. Aku cakap dia orang, apa yang bendanya? Aku gila, aku campak kabel tu masih duduk ke sana lagi. Kau bayangkan. Kau ingat aku nak tunggu ke? Betul juga cerita dia. Tidaklah aku cakap. Aku rasa tidaklah cerita dia. Esok siang lah kita buat aku cakap. Itu pengalaman lah cerita dia. Aku tak kata benda tu ganggu ke apa ke tak, tapi macam tak adalah mengganggu, tapi ada sebab punca-punca dia lah. Saya bagi contoh lah, ni contoh terbaru pun. Okay, apa yang dikatakan kat situ bukanlah benda turun, tapi jin. Kita tahu jin tu wujud kan. Ya. Dan antara punca-punca gangguan tu pun antara yang aku difahamkan lah pada orang-orang situ. Contohnya buat bising. Betul. Buat bising, ataupun ada juga yang nak menguji. Lepas tu cakap sombong, cakap besar. Memang kena lah. Cakap sombong, besar ke benda kan, ataupun buat benda yang tak elok. Ya. So antara benda-benda itu kita bukanlah kata kita percaya benda tu tidak, tapi ada sebab-sebab dia lah. Macam bukan cakap awal tadi kan. Nak kata bohong tu ada juga kita dapat sumber tu daripada orang yang kita rasa kita boleh percaya cakapannya.
Dia macam ni, macam aku cakap, kalau benda tu orang cerita kat aku, itu cerita lain. Ini ialah aku alami sendiri kan. Apa benda yang aku alami sendiri kan. Jadi aku nak kata terpulang kat orang lah, orang nak percaya tak percaya, tapi itu aku dah jumpa je tu dia. Sekarang ni pun kita pun kita pun cerita kadang-kadang orang kata orang tak percaya cakap kita pun dengan cerita. Ha. Tapi macam aku dapat sumber daripada salah seorang yang aku cakap ni adalah anak murid Harun Din. Ya. Okay. Dia masa tu dia datang untuk buat audit dekat office aku. Okey. Kita orang baru nak buat apa nama kewangan ni lah. Masa tu ESPK kot. Nak buat perolehan kita tak ingat lah. Okey. Apa ada cerita tu kan. Tahu je lah perolehan tahu bila kan. ESPK tahu bila kan. Okey. Lama. 4 macam tu lebih kurang. Okey. Lama tu. So tapi aku dah lost contact kan sekarang. Dah makan contact dia. Tak tahu dia duduk mana sekarang semua kan. Dia datang. So aku sebut nama tak apa kot. Kan Abang Megat ni lah. Aku bagi Abang Megat. Okey. Kita bagi nama ringkas-ringkas je. Tak payah nama betul-betul tu. Nama penuh Abang Megat ni lah. Aku bagi nama dia. So dia ni memang orang kata pengumuman nama dia Abang. Sebab dia boleh mengubah semua benda kan. Okey. Juga dia mengubah semua kan. Aku buat dalam sikit-sikit kan dia juga. Okey. Kan. So malam tu dia datang kali kedua. Bukan pertama lah masa kali kedua tak ada apa dia kata. Okey dia duduk. Kan kali dia datang tu dia kena. So dia kena masa tu kita bagi dia asrama lama. Bukan asrama yang kena dari tu ada lift tu yang asrama lama. Oh, asrama lama yang ujung belakang tu sana nun. Ujung dekat bukit dekat surau. Tahu. Yang menghadap ke laut satu. Lepas tu yang menghadap kepada rumah kaki tangan. Ya betul. Tapi dia aku bagi dia ni tingkat bawah. Tingkat bawah tu bilik nombor 11. Betul bilik itu yang dekat bawah tu ada tempat di mana ada access point ada satu kat situ kan? Yes, ada router tu. Betul-betul depan bilik tu. Okey, bilik tu ke? Ya, bilik nombor 11. Bilik yang aku tempat yang aku pasang benda tu. Ya. Siot betul lah. Tempat bilik dia tu atas sini. Tak. Ya. Bilik nombor 11. Sebab tu bilik nombor 11 ni jam lah. So nak jadi cerita waktu tu berapa tak nak bagi bilik sebelas. Bukan bilik biasa. Bilik tu bilik eksekutif. Bilik besar, ya betul. Aku ingat. Bilik besar. Pegawai duduk. So kita bagi bilik tu. Siapa duduk apa. Tak ada choice. Terpaksa bagi bilik tu. Tak apa bekan. So aku tak tahu cerita benda tu. Esok pagi bila dah ke breakfast kan. Aku pergi breakfast bawa breakfast sama-sama kan. Makan. Cerita dia datang lagi. Dia kata kenapa bang? Ngantuk kan apa. Itu abang aku tak ada tidur semalam kan. Dia kata pula itu. Masa ni memang amalan aku tak ambil buat sangat cerita dekat office kau ni. Okey. Dia semalam dia kata kata kena macam mana pula. Nanti datang. Nanti tengok. Tak, tapi kan sebenarnya kan macam ni cerita dia kan. Kalau yang jenis menyerupa seorang yang kita kenal sebagainya. Sebenarnya aku pun dah banyak kali kena juga cerita dia. Bukan aku lah, rasa ramai orang lagi pernah kena. Dia panggil, kalau istilahnya dulu-dulu yang aku dikenalkan, orang panggil istilah dia karin cerita dia. Tapi tak tahu betul tak betul lah, wallahu alam lah cerita dia. Kan, istilah benda tu adalah karin. Dia akan serupa macam kita contohnya kan macam contohnya kan, aku dia ada karin yang macam aku juga cerita dia. Tapi tak apa, yang itu kita akan cerita dalam bukan. Yang itu cerita dia kita akan masuk dalam episod yang lain. Dalam podcast yang lain cerita dia. Sebab podcast ni aku rasa kita boleh buat 2-3 sambung cerita dia. Kan? Macam yang Harun Din tu punya anak buah tu, dia apa pengalaman dia? Lepas setakat itu je. Dia kena kacau tu. Itulah. Dia kata malam tu memang dia kena kacau dia tidur. Dia nak orang berilmu, dia uji dengan cara berilmu bang. Tarik selimut. Dia tak ada main usik-usik tarik selimut pun tak. Dia terus menguji. Bertempur bang, berlawan. Level besar lah. Level besar. Radin. Itu aku sebut Radin. Dia bukan level biasa yang datang. Yalah. Tak, dia nak uji lah tu. Nak uji lah. Kau dah kata level tertentu juga kan.
Kalau macam kawan aku yang kena stroke sekarang ni, dia pernah duduk bilik tu juga. Tapi dia tak adalah kena macam tu. Dia cuma sekadar masa dia tidur tu, nak tidur tu, dia nampak asap je. Nampak asap Oh. warna pink. Asap daripada bawah naik ke sini, asap warna pink. Oh, dia pernah duduk bilik tu. Dia pernah duduk bilik tu. Kawan aku librarian Aku tak duduk bilik tu, tapi ingat tak ada staff-staff aku dulu, yang bos-bos aku dulu ada bilik, satu bilik dekat situ kan. Tapi dia pun bilik lain. Dia pun bilik lain, bilik ujung tu. Bilik ujung tu cerita dia. Dengan bilik ujung sekali, bilik tak ada apa. Tapi ini pengalaman aku lah. Pengalaman aku yang aku satu lagi adalah, kan dulu aku ulang alik apa ni Gambang ke Kumaman kan, hari-hari kan, bertahun aku ulang alik kan, naik motor sebagainya kan cerita dia. Jadi aku selalu buat kerja lewat, yang kadang dekat UMP tu kan cerita dia server problem lah, kau tahu lah, hanya certified untuk handle Sun cuma aku seorang je kat Pantai Timur. Sun certified kan cerita dia. So ada berapa banyak server Sun kat dalam tu cerita dia, so aku kena handle cerita dia. Lepas tu Cisco, at least kalau Cisco ada 2 orang lah yang boleh buat. Okey. Macam Juniper, aku seorang je cerita dia masa tu. So banyaklah kadang-kadang kan, ada pada sampai hari raya, malam nak raya, esok nak raya tu pun aku masih lagi kat sana. Tapi ini pengalaman yang satu ni lah cerita dia. Aku buat kerja, so aku balik dalam pukul 2 pagi. Biasalah, biasa naik motor kapcai je, Honda Wave 110cc. Yang oren tu. Okey. Jadi aku naik motor tu, bawa bukan laju pun cerita dia. Betul tak? Paling bawa 110, 120 dah gegar dah rasanya motor tu. Tak boleh pergi mana pun. Tak laju. Jadi aku naik tu sampai dekat hentian Kuantan. Orang cerita pasal Perasing. Tak apa, Perasing episod lain. Perasing aku rasa aku akan cerita satu episod lain. Jadi hentian sebelah Kuantan. Jadi aku lalu. Masa tu kan, memang masa zaman aku lalu tu tak ada ramai orang berhenti dari situ. Sekarang dah ramai sebab sekarang ni LPT 2 ni ramai orang lalu lalang. Sampai pukul 2, pukul 3 pagi, sampai pukul 4 pagi pun dah ada ramai orang lalu lalang. Tapi dah situ, kau nak lalu sebiji motor tu memang rare betul lah zaman tu. Okey. Jadi bila aku lalu tu, dekat pondok, dia ada pondok-pondok tau. Pondok yang paling hujung sekali, sebelah kan, maknanya hentian sebelah tu sebelah kiri kau. Okey. Kau menghala ke Kemaman lah. Sebelah kiri, pondok ujung sekali, dekat dengan pokok membelam rasanya, ujung sekali tu pondok. Okey. Dia ada gerai, lepas tu ujung kali ada pondok tu. Pondok tu terang. Sedangkan pondok tu tak ada lampu sebenarnya. Aku tahu sebab aku pergi siang hari tengok memang tak ada lampu kat situ. Tapi masa tu terang. Terang. Macam ada lampu Kalimantan kat situ. Lepas tu ada orang duduk. Aku tak heran lah orang duduk macam mana kan. Lepas nampak macam baju putih cerah. Bantak dia lah cerita dia. Aku jenis tak ambil pot. Aku jenis kalau apa-apa pun aku hadap je lah cerita dia. Apa dah hal pun cerita dia. Kan. Lepas dari situ, aku tengok macam tu. Aku tengok sekali mbak je lah. Malas lah. Betul lah. Mampus dia lah cerita dia. Kita pun bawa motor. Kan. Kau bayangkan lepas itu, tiba-tiba motor aku terasa terlalu berat. Sampai aku dah habis pulas minyak pun tak gerak tau. Bukan tak gerak lah. Gerak tapi macam siput. Terlalu slow. Aku cakap selaka betul lah kan. Aku cakap aku dah hati panas. Cerita dia. Kan. Kita nak ngantuk. Nak balik rumah. Dengan penatnya tadi. Cerita dia settlekan server. Itu pun server jalan situ je lah. Jadi tiba-tiba motor dia berat kan. Tiba-tiba terpacul kat mulut aku dalam dia. Kan, nak tumpang motor aku agak-agak cerita dia, isilah minyak, bagilah minyak full tank ke apa ke cerita dia. Udahlah aku isi minyak dengan duit berapa ringgit je tadi aku cakap kan. Aku maki-maki aku keluarkan semua ayat-ayat maki yang kalau tengok cerita komik tu macam-macam lagi, tulang lah apa sebagainya kan. Cerita dia. Ayat maki tu keluar tau. Lebih kurang dalam aku rasa dalam 100 ke 200 meter lepas tu. Ringan tu. Aku pulas kan. Aku dah habis pulas tau cerita dia. Kau bayangkan aku dah habis pulas kan. Tapi motor tak gerak kan. Tiba-tiba ringan. Kau bayangkan bila tiba-tiba ringan dan kadang-kadang kau pulas maksimum tu. Macam itu terlajak babi aku cakap. Ayat tu semua keluar aku dah cerita dia. Bodoh tumpang aku cakap. Cerita dia. Aku lepas tu aku bila sampai rumah kan aku fikir kan. Sampai rumah aku punya style ialah aku akan mandi dulu cerita dia.
Mandi dulu bersih, semayang ke apa, tak kisah whichever lah. Gitu dia. Tapi mandi dulu sebelum masuk bilik sebagainya kan, gitu dia. Jadi masa tu aku cakap, ush, agak je dia sakit hati Farah dengan aku kot, sebab aku maki dia kot. Tumpang tak nak isi minyak sebagainya. Tak, tapi itu pengalaman lah, sebab tak tahu dia sebenarnya datang secara tiba-tiba, terpacul. Betul lah. Itu orang berani. Kalau orang tak berani lain Tak, cerita lah. sebenarnya aku tak berani juga, aku tak tengok pun cermin tu pun. Tak adalah kata, tak, aku tak kata aku penakut sangat, tak, gitu dia. Cuma kita jangan cari pasal. Betul tak? Dia punya konsep kita jangan cari penyakit, gitu dia. Ha. Benda boleh elak, kita elak, gitu dia. Ha. Tapi benda tu memang tiba-tiba mulut tu penat je saya untuk motor aku dah. Kau bayangkan, motor aku kena isi RM6 baru boleh sampai rumah. Minyak. Kau bayang, RM9, lepas tu orang tumpang, mestilah minyak aku jadi sikit. Oh, tu aku bengang tu, cerita dia. Dah lah berat nak mampus, aku dah habis pulas dah, cerita dia. Lepas tu bila balik rumah, aku rasa mungkin kot, bukan benda tu kot. Mungkin aku punya tali minyak sangkut kot. Aku cakap lah dalam hati kan. Nak bagi apa aku tu? Nak, nak bagi sejuk hati lah, cerita dia kan. Nak bagi confident lah. Mungkin tali minyak sangkut lah sebenarnya. Tapi lepas tu bila fikir, macam mana tali minyak boleh sangkut, cerita dia. Tu pengalaman. Motor aku jadi berat gila je dia. Memanglah aku biasa dengar orang cakap motor jadi berat gila. Tu cerita orang, ini cerita aku sendiri kan. Lepas itu, aku dengar banyak orang cerita yang perasing lah. Yang itu. Tapi yalah, perasing aku ada pengalaman aku sendirilah. Tapi itu aku rasa dalam yang cerita lain lah. Kan, episod yang lain. Tapi itu pengalaman yang aku nampak lah. Sepanjang jalan tu juga. Daripada Kemaman, Gambang Kemaman tu kan, cerita dia kan. Aku pernah nampak benda tu tinggi amat. Betul-betul tinggi. Aku lalu celah dia. Raya tu. Tak tahulah bang. Aku nampak tinggi benar. Satu raya orang kata lah. Ha. Tak tahulah. Tapi, hui, aku cakap agak-agak. Aku tengok dia tu, aku cakap agak-agak. Aku cakap, aku pergi mampus. Tapi, Lalu celah kangkang dia. tapi masa tu, benda tu berlaku baru. Bukan masa yang aku pakai motor Kapcai tu. Itu masa aku pakai motor yang satu lagi tu. Motor besar tu kan. Des. Aku tengah laju kan, 160. Malam tak ada apa, 160. Aku pergi mampu kau lah, itu dia. Ayat pergi mampu tu biasa lah, cerita dia. Aku tak nak tahu. Dia jangan ada benda melintas kat depan. Aku accident lah, itu je aku tu. Tapi pengalaman lah sebenarnya, pasal aku selalu travel suka kan. Kau pun tahu kan, aku suka travel naik motor malam-malam. Pukul 2, pukul 3 pagi. Apa pendapat kau tentang jin? Jin yang konon-kononnya jin Islam ni. Tak, dia cerita ni gini. Satu pengalaman dia nak cerita kat kau pasal dah cerita jin Islam ni, cerita dia. Sorry lah, aku tak pernah kenal jin lah, cerita dia. Okey, aku tak pernah kenal jin. Sofia jin aku kenal lah, cerita dia. Okey, tapi macam ni lah, apa yang aku tahu, cerita dia. Aku tak tahu macam mana jin tu masuk Islam, cerita dia. Melainkan aku tahu seperti mana yang jin yang masuk Islam tu zaman Nabi. Dekat masjid jin tu. Dia berbaik dengan Nabi dan masuk Islam. Itu cerita zaman Nabi lah, cerita dia. Okey. Tapi yang jin dekat Malaysia, aku tak tahu lah. Mungkinlah keturunan sanak saudara dia ke sanad dia ke sampai situ. Kita tak tahu. Tapi cerita dia, tapi jin ni cerita dia macam ni. Pandangan aku lah, cerita dia. Jin ni tak ada yang baik. Cerita dia. Maksud dia, tak, memanglah dia pun akan baik. Baik-baik jin, jahat-jahat manusia. Memanglah dia baik, tapi macam cakap lah, itu cakap orang. Dia cakap orang agama lah, orang ulama lah sebagainya. Dia kata sebaik-baik jin tu lah sejahat-jahat manusia kan. Cerita dia. Katanya lah, cerita dia. Aku tak tahulah, tapi aku tak pernah jumpa cerita dia. Tapi cerita dia macam aku selalu cakap lah. Aku tak percaya dengan jin. Kalau ada ustaz ke atau pengamal perubatan kata sedang berdialog dengan jin ni, aku akan belasah jin. Bukan aku belasah jin tu, aku belasah yang tengah berdialog tu, cerita dia. Sebab apa tahu cerita dia macam ni? Kalau kau percaya apa yang jin tu cakap, maknanya kau betul-betul bodoh lah, cerita dia. Kau berdialog dengan jin. Jin akan cerita macam ni, cerita ni. Kau percaya dan juga kau dengar cakap dia sebagainya. Kau memang bodoh lah, cerita dia. Sebab dah tentu jin tu akan tipu kau ni. Tak adalah, aku nak kongsikan satu cerita berkaitan dengan jin. Ya. Okey. Sebab ni ada seorang makcik ni, cleaner dekat office aku dulu lah. Aku kenal makcik ni kan, aku kenal baik personal dengan dia kan. So, dia bercerita dengan aku lah. Biasalah.
kan dia orang habis rehat waktu tengah hari pukul 1 kan. Depa depot depa. Daripada dia tu dah siap buat kerja tengah hari tu kan. Okey. So pergilah lepas makan semua pergi solat. Alright. Pergi solat kat office aku. Kan office aku tu hujung. So kau tu jauh pada orang semua kan. Ini office yang baru ke office yang lama? Office yang lama. Oh, belakang tu. Yang belakang tu. Surau tu satu tu je. Dia lah maksudnya office yang lama yang belakang tu lah. Office lama kau tu yang belakang tu. Okey. Surau tu ada orang surau yang kita orang ada tu. Okey. Surau Al-Hidayah tu kan. Waktu tengah hari dia pergi semayang. Tak ada orang kata memang seorang, tak ada orang pergi semayang tu. Kan dia seorang. Dia macam biasa. Dia semayang. Dia semayang. Dah siap semayang dia kata. Dah bagi salam kan. Ada orang tegur dia kata, salah baca Al-Fatihah tu. Oh, aduh ngajar cerita dia. Okey. Dia terkejut. Dia tu ada orang. Bukan tak ada orang dia kata semasa pun tak ada orang. Tak ada orang. Semua pun tak ada. Tak ada orang. Macam itu macam ni. Itu kalau macam itu dia mungkin tak dalam situ. Kalau macam itu dia ini jin Islam dia sebab dia kadang-kadang cara pembacaan cerita dia. Kan? Jadi macam aku selalu bercakap tentang pembacaan tentang surah-surah ni cerita dia. Sebab kadang-kadang kita ni tak dapatlah kita ni macam ni contohlah. Kita ni telor Jawa contohnya. Telornya apa Banjar macam dia. Dia tak akan dapat bahasa baku bang cerita dia. Kalau dah telor Kelantan, dia tak akan dapat bahasa. Cerita dia kan, cerita dia. Cuba kau bayangkan bahasa Arab cakap Arab dalam telor Kelantan. Cerita telor Terengganu contoh dia atau telor Pening contoh dia. That's why macam contoh lah kan. Bahasa Arab ni kan betul lah cerita dia. Tapi kalau bila kau bawa telor tu mungkin orang ni tak biasa dengan cara telor tu. Maksud dia telor tu adalah selanggar dia cerita dia kan. Jadi benda ni dia tidaklah terlalu rigid sangat lah sebenarnya. Sebab kita ni orang kita cerita dia. Tapi mungkin poin aku siapa yang tegur dia tu. Tapi mungkin ditegur tu supaya dia ni ambil pengajaran bahawa ada benda yang tak betul, silap ke mana ke. Mungkin aku pun tak tahu lah pasal ni contoh dia berapa harkat ke contoh dia. Tajwid dia. Tapi macam cakap lah. As long as kau baca dan kau faham maksud dia apa benda yang kau baca tu dah okey lah cerita dia. Sebab telor tu kau tak boleh nak ubah. Kalau dah pelat lah cerita dia. Faham maksud dia? Kan? Macam mana kau nak betul? Oh tak betul ni. Sedangkan mamat tu pelat cerita dia. Kau nak ajar dia juga tak boleh juga cerita dia. Dia dah macam tu. Tapi as long as dia punya asas dia sama, okey lah cerita dia. Tapi macam jin ni sebenarnya macam yang cakap saya. Maksud aku yang aku cakap yang aku tak percaya ni ialah bila masa perawat Islam atau itu tengah berdialog dengan jin. Kalau yang berkaitan macam kau cakap tadi lain cerita dia. Isu dia lain. Isu ni ialah macam contoh berubat contoh dia. Wah jin ni bagai itulah dia kata dari pertolongan tu tak payah percayalah cerita dia ngarut cerita dia. Betul lah. Tapi itulah dari segi benda macam ni pun ada satu benda misteri jugalah kan sebab kita tak pernah tengok. Ya betul. Mata kasar. Kan. Tapi aku nak cerita kat kau ini yang betul-betul aku tengok aku tak tahu itu makhluk apa kan. Yalah. Sebab dia ni misteri kan kadang kita tak tahu bentuk form. Apa dia orang dalam bentuk macam mana kan. Bentuk cahaya ke bentuk apa kan. Ini betul-betul dah aku sendiri tengok. Ini kau tahu kan aku jaga CCTV kan. Siapa yang jaga CCTV dia memang akan jumpa macam-macam benda pelik. Yes. Ini aku jaga CCTV bilik asrama tingkat 3 ujung sekali menghadap bukit menghadap Rumah Pengarah tingkat 3 atas koridor ujung sekali. Memang kat situ ada satu CCTV infrared dan dia akan capture kalau ada apa-apa movement lah. Okay. So itu memang aku tengah buat backup. Okay, aku tengah buat backup. So daripada laptop aku sendiri kat office tu kan. Lepas tu aku buat backup, siap backup aku transferkan ke PC. So aku bila dah transfer ke PC tu aku buka buka balik video. Tengok satu-satu kan. Okay. And then ada satu video capture tu laju sekali tau. Macam tak apa tu kan. Nampak sekali laju. Okay. Lap sebelahan mungkin and capture dan aku dapati ada satu cahaya melintas bentuk rod kan. Lalu aku capture screen benda tu aku tunjuk kat orang, bukan orang lain lah, anak-anak aku lah. Yalah, mat semua tu lah cerita dia. Mat semua tu lah, tak boleh tunjuk benda tu pada orang kan.
ni tapi buat jangan beritahu kat orang ni. Kita kena kecoh. Ya, aku jumpa kat dalam CCTV. Aku tunjukkan dia, bro. Memang tu, bro. Cahaya yang tengah jelas. Memang aku nampak. Dia bukan light tadi apa, dia macam rod. Dia balik kampung. Dia balik kampung. Dulu dia dah kumpul-kumpul barang beg dia nak balik kampung. Jadi kau nampak besi cahaya kat beg dia tu. Dia tahu tak ada. Dia dekat koridor bawah tu, dekat lantai. Dia dekat dalam sekaki tu daripada lantai. Nampak cahaya. Itulah cerita dia buat torchlight malam. Ke malam kan cerita dia buat torchlight dia lalu. Alah, sampai lantai pun. Tak ada. Ini nak buat cerita lah cerita dia. Nak bagi orang kata sejuk hati ya. Tapi betul lah memang kata. Tak, benda ni sebenarnya kan, benda ni ialah di luar kita punya knowledge lah cerita dia. Kan, benda alam gaib cerita dia. Dan benda alam gaib ni cerita dia kadang-kadang hanya orang berpeluang saja yang dapat benda tu cerita dia. Bukan kata orang tu hebat ke tak cerita dia. Kalau Allah Ta'ala nak tunjuk hijab dia terbuka, dia nampak lah cerita dia kan. Jadi itu keizinan Allah Ta'ala. Di sini sama ada kita nak taksub dan sebagainya tu pun tak perlu pun sebenarnya cerita dia. Sebab kita kena faham Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai khalifah. Jadi kita lah paling besar kali. Yang kita nak takut dengan mereka yang pelik-pelik tu apa hal cerita dia. Jadi kita tak boleh takut pun sebenarnya benda-benda tu. Cuma kalau dia mengganggu kita tu memang patut dia katuk kepala je dia. Menyusahkan aku je cerita dia. Aku nak buat kerja macam contoh. Aku tarik kabel, tiba-tiba kabel tu letak belah sana. Kepala otak aku patut tarik lah siap-siap kan. Masuk dalam konduit terus senang buat kerja cerita dia. Tolong aku, buat apa nak pergi. Boleh bayar upah. Contoh ni kan. Contoh kan. Macam kau biasa dengar kan. Kita biasa dengar orang cerita pasal toyol kan. Bela toyol lepas tu pergi serang rumah orang. Ambil duit rumah orang. Sikit-sikit seorang kan. Dekat kampung. Satu kampung kan. Ya, cuba kalau kita bela toyol tu. Sebab orang kampung duit dia berapa banyak sangat. Suruh dia pergi kat bank. Bank ada insurans. Tak ada masalah. Bank boleh claim insurans. Cerita dia. Apa dah hal. Dia masuk dalam mesin ATM. Keluar. Bawa duit. Cerita dia. Itu lagi bagus. Toyol-toyol yang macam tu. Cerita dia. Nak BIDN kau ni. Itu insurans yang teruk. Tak kaful lah kena bayar. Tak, contohlah. Masuk aku patutnya macam itulah cerita dia. Benda-benda pelik ni cerita dia. Bukan menyusahkan kita kan. Cerita dia. Ni menyusahkan. Macam ada ramai orang membela kau tak? Orang membela saka lah sebagainya untuk kepentingan. Tapi tak. Pada aku, kalau kepentingan tu bagus, tak apa. Ini jadi menyusahkan orang lain kan. Pergi rumah orang. Macam ada adik ipar aku duduk dekat hutan melintang. Keluarga dia memang duit selalu habis. Letaklah kat mana-mana celah pun. Pandai je benda tu ambil. Aku pernah cerita dulu tu. Cerita dia nak katakan keluarga tu jenis yang laro tak, dia bukan jenis laro, jenis kuat agama punya cerita dia. Tapi memang ada orang bela lah cerita dia. Sebab satu cerita dia gini. Keluarga tu antara keluarga yang paling kaya dalam kampung tu lah. Itu cerita dia. Itu simple, cerita dia simple. Dia orang ada ladang, kebun, dia orang ada bela lembu, kerbau, lepas itu kapal sawit. Lepas tu dia ada kedai perabot, cerita dia. Jadi dia memang quite kaya lah. Tiap-tiap tahun dia pergi umrah, jadi memang kaya cerita dia. Aku tak pastilah orang dengki apa, tapi benda tu ada cerita dia kat situ. Maksud dia macam ni. Kalau dapat dia buat collection lah, contoh dia ada seorang anak dia kerja dia pergi collect yang orang ambil perabot bayar angsuran. Betul tak? Dia orang buat syarat angsuran, dia tolong orang kampung dia, tak ada. Dia orang tak ambil interest yang tinggi lah, tapi just tolong orang kampung kan cerita dia. Ramai orang kampung India pun datang, Cina pun datang beli dengan dia. Jadi dia pergilah kutip sampai ke Teluk Intan dan sebagainya. Kutip dia. Kalau tak sempat masuk dalam mesin ATM, kita pergi dalam bank cerita dia. Kalau bawa balik rumah memang selesai. Jadi dia orang kena plan kan betul-betul nak duit tu nak kutip tu buat pukul berapa, hari habislah pukul berapa, singgah kat mana cerita dia. Jadi kau kena ingat bila kutip bila kau kutip, kau kena ingat kadang-kadang orang bayar RM5. Kau faham tak maksud dia? Jadi dia orang tak argue tau benda-benda tu. Jadi kalau RM5 mana boleh masuk dekat dalam mesin, setengah-setengah mesin tak boleh. Dia kena duit RM10, duit RM20, RM50 ke atas kan, tu cerita dia. Ni kadang-kadang dapat duit RM1 cerita dia. Duit RM1 tu kira safar sedekah lah cerita dia. Akan jadi hilang lah cerita dia. Benda tu yang berlaku. Duit itu. Jadi duit memang kena cepat masuk dalam bank.
journey ni ialah kita tahu benda tu pun tak boleh kan, harap. Tapi ada orang pakai. Orang yang Orang pakai nak mudah, tak nak kerja susah. Kan? ini bukan budak-budak bawah ni, rasanya bapak-bapak budak tok-tok budak Aku tak kata lah budak-budak bang. Kalau budak-budak tak ada lepas dia pakai macam tu. Kan? Budak-budak ni baik dia pergi curi ayam ke, dia pakai sibuk ke, kan? Dia buat apa tu, kabel api ke semua tu pergi jual. Kalau budak ni yang motor tua je lah yang Ya. Tapi benda, benda tu yang berlaku je dia. Nak katakan benda ni tak wujud, susah lah cakap dia cerita dia. jangan Shopee jual Toyol sudah. Satu idea bagus kan. Aku boleh try. Aku boleh try buat satu ads letak situ kan. Toyol untuk dijual kan. Siap dalam botol lah cerita dia kan. Dia punya mahar dia. Jadi ada mahar dia kan cerita dia. Kau jangan je masalah. Kalau ada orang beli, itu bukan masalah aku. Siapa suruh dia beli? Tapi aku macam pernah tengok dia macam apa, macam cengkok tu. Benda-benda yang minyak-minyak pelik-pelik tu semua memang ada lah. Aku biasa nampak. Dekat Indonesia. Minyak pengasih pun ada, aku pernah jumpa. Minyak pengasih pun ada minyak dagu. Ya. Aku nak jual minyak siku. Kau nak buat apa? 16 orang. Ambil minyak siku ni supaya boleh jadi taiko. Jual benda tu kan. Sebab puak-puak yang jenis percaya benda pelik-pelik ni pun ada ramai je dia. Kan? Minyak siku, minyak lutut lah. Minyak lutut je dia. Pasal apa tahu tak cerita dia? Kalau tidak takkan ada program-program paranormal. Perasan tak? Dia orang selalu buat video sana sini. Dia buat live streaming je dia. Itu lah paranormal kan. Dulu macam apa cerita bapak-bapak tu pergi ke Australia tu. Tak tahu lah. Ni, aku ada teringin nak buat paranormal. Satu program paranormal. Kau tahu kat mana? Strawberry Kijal. Kau kira office aku tu sekali. Tak. Masalah dia kat Strawberry Kijal tu satu je problem dia cerita dia. Kalau jadi apa-apa, situ line telefon tu tak ada kat lembah tu dia sebab dia lembah. Signal tak dapat bawah. Tak kira lah telco mana pun pakai. Cerita dia. Jadi kalau aku pergi seorang, tak ada masalah aku pergi seorang, aku boleh buatnya cerita dia. Tapi kalau jadi apa-apa, aku nak minta bantuan, ambulans ke apa ke, tak boleh. Jadi tak bawa toki-toki jarak dekat boleh lah cerita dia. Tapi kalau nak kontak tak boleh cerita dia. Sebab signal tak sampai. Sebab dia teluk ke bawah tau. Dia teluk ke bawah situ. Jadi memang tak boleh. Aku dah test, aku bawa macam-macam equipment. Takkan nak pakai satelit phone kat situ kot. Gila. Buat paranormal pakai satelit phone. Memang keras orang bangunan batu-batu semua. Kayu-kayu dah remput dah. Belah belakang tu yang tu dah remput. Yang batu tu. Tapi tempat tu sekarang dia macam berpagar, tak ada. Dulu ada jaga tau. Aku rasa jaga tu pun dia takut di belah situ dia. Dah tak ada orang jaga lah situ lah. Tapi kalau rasa kalau datang waktu siang pun rasa macam ada sedikit perasaan angker kat situ lah. Ada macam paranormal lah. Pernah shoot? Photoshoot? Tu zaman bila bang? Zaman ke tempat tu elok lagi Dia sebelah dah bungkus lah cerita dia. Dia bungkus 2008 kan cerita dia. Aku ingat 2009. Tapi kalau kau perasan, kau turun bawah tu memang kau pada atas tu dulu ada Celcom punya pemancar. Sekarang dia pun dah buka semua. Jadi bawah tu memang tak signal. The problem dengan resort tu, cerita dia, resort tu, Strawberry Kijal punya resort tu, the problem sebenarnya bukan sebab apa pun cerita dia. Sebab tak ada telco. Jadi telco tak cover. Jadi bila telco tak cover, orang nak duduk situ buat apa? So rumah-rumah kat situ tu tak ada orang. Ada satu dua keluarga situ lagi. Tak ada keluarga kot. Yang satu tu Melayu, satu Cina. Memang masih duduk situ lagi. Rumah hujung. Yang dekat dengan bawah dia tu ada air tu. Yang belakang dia dekat dengan kolam renang. Dekat dengan kolam renang tu sana. Yang tasik biru tu lah. Betul. Yes, betul. Tapi aku cerita kat kau, kalaulah katalah tempat tu aku ambil alih contohlah, kita ambil alih, bangun ke balik tempat tu, apa yang patut dibawa ialah dekat bawah tu adalah kena pasang receiver, transceiver, lepas tu nak repeater.
Repeater telco. Maksud dia semua telco boleh ada balik signal bawah tu. Then okey lah cerita dia. Sebenarnya dia terlindung pasal bukit tu. Dia kiri kanan bukit. Dia kalau ada pasang dekat satu tiang dekat atas tu, dia ambil dekat situ, lepas tu repeat ke bawah. Okey lah, cerita dia. Sebab tak ada signal. Jadi bila tak ada signal, orang takkan nak datang. Katalah kau buat resort sekalipun, tiba-tiba resort kau tak ada signal telefon. Kau agak-agak orang nak datang. Dia pun nak buat itu hari kan, apa kerajaan Negeri Terengganu nak bangunkan tempat tu, nak kata nak buat untuk hospital jantung. Ya, memang aku cakap bagus kalau buat hospital jantung kat situ. Mati semua sekali. Datang je mati, datang je mati. Sebab apa? Kena kacau. Bila kena kacau, terkejut mati sakit jantung. Sebab tempat tu memang okeylah, cerita dia macam ni. Kalau kita faham dengan konsep ini cerita konsep angker ni kan. Angker ni sesuatu yang pelik, apa ni, alam di sebalik tabir ni cerita dia kan. Tempat tu teluk. Kau faham tak? Dia teluk. Sebelah situ adalah bukit apa Puteri Mandi apa cerita dia. Tak tahu yang ada air terjun ke macam ada terjun macam situ. Situ dia kata bukit Puteri Mandi, aku tak ingat apa namanya situ. Okey tau. Tapi kalau kau tengok daripada Google Map contoh dia dan sebagainya, tempat tu dia ada teluk, lepas tu macam tu tau. Jadi resort dekat sini. Resort tu kira kawasan teluk, betul tak? Kawasan teluk. Jadi air dia memang tenang. Air dia tenang situ, memang cantik lah tempat. Pantai dia memang cantik. Tapi kalau kau tengok daripada sudut kita anggaplah bangunan tak wujud 500 tahun dulu. Cerita dia. Kita bayangkan tempat tu adalah teluk, hutan-hutan, dan 500 tahun dulu. Apa yang ada kat situ? Kita kalau kau konsep kan, cerita macam ni. Tempat-tempat macam itu ialah dipanggil tempat untuk kapal berlabuh, kan? Kapal lanun ke apa ke untuk berlabuh mengelak daripada ribut atau musim monsun. Jadi dia nak mengelak dia kena pecah kapal, kena pecah ombak sebagainya, dia akan masuk teluk situ. Dan tempat macam tu biasanya dia akan, kalau lah katalah cerita dia katalah aku lanun, ialah tempat yang mana aku akan sorokkan harta lah. Kan? Okey, kau kena faham satu benda. Bila ini berdasarkan cerita-cerita orang lah, yang orang-orang yang tapi aku pernah dengar dengan bapak aku juga lah. Emas yang kita, emas kalau yang dah belum proses, maksud dia emas yang dalam tanah, tu memang dalam tanah lah cerita dia. Itu satu hal. Ini kalau emas yang dah diproses, dia letak dekat tanah, dia akan ada benda yang menjaganya. Sebab kalau kita tengok daripada cerita-cerita daripada belah-belah island, belah-belah Europe, dia orang sebut leprechaun. Dia ada macam toyo, macam jin dia untuk jaga. Kan kalau dulu kata apa? Bila ada pelangi, ujung di pelangi tu ada pot of gold gitu dia kan. Itu pandangan orang. Tapi kalau kau ingat, kita faham kenapa benda tu lebih kurang sama dekat situ. Adakah kita pernah bergabung dengan Mak Saleh? Tak, cerita dia. Tak, tapi macam mana orang boleh tahu benda tu? Sebab itu adalah dunia jin. Jin memang suka barang-barang kemas. Cerita dia, emas dan perak ni cerita dia. Jadi bila benda tu letak dekat bersentuh dengan tanah, tambah lagi emas tu adalah emas yang dah pure, dah diproses. Dekat tanah, yang biasa je benda-benda tu akan ada lah cerita dia. Benda-benda yang menjaga dan mengikut cerita dia panggil. Jadi kalau kau kata kau ni nak cari harta karun sebagainya, kau kena kukuh lah iman dan juga kepala otak sebagainya, mental dan fizikal lah cerita dia untuk. Tapi aku nampak tempat tu macam itu. Jadi tempat tu pasal teluk macam tu, mungkinlah satu masa dulu. Jadi lagi satu, kalau jin laut, dia akan tempat berlindung. Kalau cerita dia, kalau ikut berdasarkan cerita dia, dia ada 2 tempat dekat Kemaman ni, ada 3 tempat dekat Kemaman ni yang aku tahu ada potensi macam itu. Satu dekat tadi Strawberry Kijal tu, kan, boleh masuk pasal teluk tu. Satu lagi dekat Kemasik. Okey, Kemasik tu ada 2. Itu memang tak ada nafikan. Okey. Ada cerita-cerita sejarah dia dekat situ kan. Tak, Kemasik satu. Satu lagi Bukit Bunga, Dungun. Bukit Bunga. Bukit Bunga. Bukit Bau. Bukit Bau silap. Bukit Bunga tu kat atas. Dia teluk juga. Tepi tu laut. Kau faham tak? Jadi biasa kalau kat Dungun ni, kat Bukit Bau ni, biasa orang jumpa ada keluarga bawa tengah malam, bawa anak sebagainya. Benda-benda macam tu tak, sebab itu cerita dia macam ni. Benda yang daripada laut. Sebab kalau belajar cerita dia, dengar cerita orang-orang yang berilmu ni, cerita dia kata jin laut lagi kuat daripada jin darat, cerita dia.
Kalau ikut ceritanya lah cerita dia. Aku pun tak tahu cerita dia. Aku tak belajar benda-benda tu. Tapi itu yang aku tahu cerita dia. Kan? Jadi itulah impak-impak. Kenapa that's why strawberry hijau tu ditinggalkan. Aku rasa kita kena buat satu talk tentang strawberry hijau. Ya, spesifik tentang strawberry hijau tu. Okay. Aku tak tahu sangat pasal sejarah pembangunan strawberry hijau tu. Sebab waktu tu tak silap tahun 96 2000 tu, tu development tengah dibuat untuk strawberry hijau tu. Masa tu aku kat universiti. Oh, dia baru juga buat ya? Baru juga. Baru 2000. Oh. Antara tahun 2000. Sebab bila aku balik tu, aku kita ada nice ni. Waktu tu kita tahun 2000 tu kan antara puncanya yang dikatakan secara ekonominya kan, syarikat yang dapat Projek itu tak dapat nak teruskan sebab masalah dari segi modal. Kan waktu tahun 2000 kan ekonomi tahu, tapi kena ingat masa tu memang down, tapi tetap yang resort tu masih jalan. Sebab yang depa dapat sewakan juga yang apa? Depa dapat jual lot-lot rumah tu, ingat tak? Lot-lot rumah. Lot-lot rumah tu antara yang terawal siap yang terjual. Sebab masa waktu tu kakak aku dia bekerja dengan ada satu restoran Cina tu. Tapi dia semua startup Melayu lah. Owner je Cina, tapi masakan Melayu semua kan. Tak silap aku nama akang kot, tak silap aku. Sebab aku ingat company yang aku kerja tu pernah ada menyewa dekat situ dua rumah kat situ. Betul-betul. Memang dia buat apartment. Lepas tu saya kat Petronas, Bus sebagainya semua ada kat situ dia punya ni. Staffnya rumah kata dia. Kata resort tu tak ada hidup. Sebab resort tu kata dia orang tak dapat nak teruskan pembangunan. Nak siapkan semua sekali masukkan pelabur semua. Pembangunan dah siap. Tapi pelabur semua tak dapat masuk. Operasi tak dapat ada sebab masalah ekonomi. Itu yang dia punya hall dia best lah. Hall dia. Cerita dia hall dia besar. Tapi ialah kan pembangunan kat situ. Tapi setingat aku lah, dia jadi salah satu tempat penginapan untuk orang-orang yang terlibat dengan ini apa dulu, Monsoon Cup dulu. Satu masa dulu. Betul lah, sebab dia tu Monsoon Cup buat kajian dengan kan. Itu dia sebahagian yang duduk situ lah. Situ dia tak dapat kat sana, penuh kat Kuala Terengganu kan. Jadi that's the way lah cerita dia. Tapi macam bila kita fikir balik kan, strawberry hijau tu memang strawberry hijau dia sedap kalau kita tengok dari segi apa ni, dia punya fizikal tempat tu lah, dia punya facility dia, memang kawasan tu memang prone to anchor lah cerita dia. Angker cerita dia. Keseraman tu boleh sebab cerita dia lampu pun suram dekat situ. Lepas tu yalah access telecommunication cerita dia. Lepas tu dia dengan access dia dengan rumah-rumah pun jauh cerita dia. Kan? Tapi betul Pak, siang hari pun naik tempat tu dah scary. So masa aku pergi shoot kan, pergi wheelchair tau. Ya. Rumah aku tu dan pergi hijau tu dengan wheelchair aku sendiri. Sampai kita beri aku bawa aku dengan wheelchair. Biasa kita bila kita turun bawah tu, we can social feeling. Rasa satu kau boleh rasa tau, itu lain. Bila kau turun bawah tu kau rasa dia memang dan sebagainya. Betul. Aku selalu turun. Aku naik motor turun. Macam aku cakap lah, aku kadang-kadang aku bawa turun motor situ kan. Kita motor besar tu kan cerita dia. Memang aku cakap kalau aku jatuh kalau motor ni, aku tak larat nak angkat, aku tak lalu nak tolong cerita dia. Naik ke atas tu, lepas tu nak naik atas tinggi pula tu. Lepas tu nak apa kan cerita dia kan. Lepas tu kalau selalu aku bawa masuk kapcai lah, bawa kereta aku sebagainya. Tapi macam aku cakap lah, kalau kau jadi apa-apa kat bawah tu, memang kau tak boleh nak minta apa tolong. Signal tak ada. The problem kat situ itulah signal lah cerita dia. Signal tak ada. Jadi dia konsep dia macam ni. Kalau kau nak buat program paranormal ke apa ke sebagainya, kan contoh dia boleh, tapi jangan cari tempat-tempat yang menyusahkan. Lagi satu, kalau kau pergi seorang tanpa orang lain tahu pun masalah juga. Kau kena bagi tahu kat orang. At least ada orang tahu kau pergi ke sini-sini ni pukul berapa kau pergi. Kan? Tapi aku tak tahulah, walkie-talkie aku tak pernah try lah dekat situ, tapi aku rasa bawah tu boleh dapat walkie-talkie, tapi sesama dekat-dekat tu lah itu dia. Kalau nak pergi ke atas tak dapat itu dia. Aku ada walkie-talkie rumah, nak test boleh bila-bila nanti aku nak pergi bawa sana je dia. Tapi macam cakap lah kan, benda ni aku rasa kan, bukanlah kata kan macam cerita kita duduk dekat mana-mana apartmen ke hotel ke, biasa kita dengar guli lah, lesung batu lah. Dia berlaku. Even tempat office aku sendiri tu kan,
Even kalau kita kata tak pernah nampak dengan mata kasar, tapi pernah di-capture kan dalam gambar kan. Ha. And biasa ada orang ni waktu-waktu Eh, balik, dia ambil gambar. tempat perumahan kau sekarang ni tak ada bunyi-bunyi tu? Sini, nak kata tak ada, aku tak sure. Tapi nak kata ada, aku tak pernah ada habis sendiri lah. Tapi Alhamdulillah, aku kat rumah aku ni, setakat ni, aku turun malam pukul 12, 1 pagi, aku lepak kat taman, apa, Ha. mainan kat bawah tu pun. Apalah. Kat sini pun saya sibuk sebenarnya, daripada pagi, daripada siang sampai ke malam, 1, 2, 3. Yelah, guard pun ada round selalu. Dia dalam selalu, setakat ni tak ada. Alhamdulillah lah. Tapi banyak tempat lah dia tadi. Macam masa aku duduk quarters dulu. Kan, quarter dekat Shah Alam dulu kan. Kawan-kawan aku cerita lah. Dia kata, apa ni, buai dekat bawah tu bergerak sendiri. Tapi aku buat joke dengan dia orang. Tak adalah, aku selalu kan turun buang sampah pukul 2, pukul 3 pagi. Oh, betul, dia pun ingat aku buang sampah. Jadi aku main lah buai tu. Lepas tu, kau nampak masa aku main lah kononnya. Aku bercerita macam itulah. Walhal. Aku tak main pun cerita dia. Kau faham maksud dia? Jadi quarters tak sebab sunyi lah. Tapi memang di kalangan staff quarters tu, akulah antara yang selalu tidur lewat lah masa tu cerita dia. Aku buang sampah. Cerita kat quarters ni macam-macam sebenarnya bang. Biasalah quarters mana yang tak pernah ada cerita jadi kan. Even kat quarters office aku dulu pun banyak kat cerita-cerita. Tapi kalau cerita dekat quarters ni biasanya ialah macam kau cakap tadi lah. Akan nampak orang yang serupa. Tegur. Kita tanya, macam nampak Tapi yang pada dahsyat dia orang pernah cerita lah. Ini paling dahsyat salah seorang daripada staff kita orang jugalah. Okey. Waktu dia bawa penjaga situ juga. Family dia tak ikut lagi. Family dia kerana kat KL, dia pergi dulu seorang. Okey. Dia duduk seorang je. Dia kata kalau setakat main tarik-tarik pintu kan, buka pintu, buka paip tu perkara biasa. Setiap hari, setiap malam berlaku benda dia. Kalau Dek, tarik pintu, kalau buka lampu, buka air sebagai itu, kalau kena dengan aku memang maki air. Kau nak bayar elektrik ke apa? Kau nak bayar bil air ke? Betul. Serius. Memang dia saja pergi buka paip. Tahu. Tidak, tapi maksud aku, tidaklah macam aku cakap tadi. Kalau aku memang mulut aku cabul kat situ lah. Dia akan keluar apa kata maki, marah-marah. Kau nak kita dengar, kalau kita dengar dia main pintu je kan. Tutup pintu kan. Ya. Ni kau pernah dengar berlawan tarik pintu. Kau nak tutup pintu dia tarik, nak tutup dia tarik. Kau ada kat situ ni. Dia tarik kat pintu. Kau nak tutup pintu ni pintu dia tarik. Berlawan dengan kau. Sedangkan kau tengok kat luar tak ada orang. Degil dia tu dia. Kau degil cakap dia. Oh, itu memang nak kena maki tu. Berani tu memang aku sedih. 3 bulan dia duduk kat situ, dia duduk seorang. Dia kena macam tu setiap hari, tapi dia still lagi duduk kat situ. Aku sedih dia. Itu jadi hati kering tu bang. Dah becik dah. Abang tu dah becik. Tapi aku ada pengalaman macam mana cerita dia? Pengalaman tinggal kunci je cerita dia. Tahu tak? Pengalaman tinggal kunci tu memang betul tu, aku tahu aku tertinggal kunci tu. Tapi bila aku dekat rumah, aku boleh jumpa balik kunci dekat rumah. Betul-betul mengikut kunci tu. Tapi aku banyak pengalaman yang naik motor je dia. Aku banyak jumpa dalam motor. Naik kereta. Naik kereta yang best. Ini pengalaman naik kereta ni cerita dia. Dekat, kalau kau pergi arah Keratung, ada Keratung, kau lalu dekat area tu, nama dia Melati tu. Nama Melati lah. Aku pernah kena situ lah. Aku bawa kereta Proton Iswara aku cerita dia. Aku bawa situ malam cerita dia. Aku penat lah cerita dia, tapi ada makcik berjalan sama laju dengan kereta kat sebelah. Muka cukup sifat lah, tak ada pelik-pelik. Cuma mungkin aku beranggapan bahawa orang tu berilmu kot. Tu je lah cerita dia. Dia ada marathon pula. Aku rasa lah cerita dia. Aku pun bawa kereta masa tu, Iswara aku paling laju pun aku bawa 80-90 ya cerita dia. Aku rasa Usain Bolt pun boleh lagi laju dari tu. Boleh cecah 100 lebih. Cerita dia. Tu lah makcik tu memang sampel betul lah. Aku bukan sekali aku jumpa. Beberapa kali aku jumpa. Ilmu tinggi tu bang. Sepatutnya kau tahan dia minta berguru kan. Tapi kalau kau berguru dia hari ni kau dah
Oh, balik masuk maraton tu. Oh, bagus. Itu dia. Bayangkan boleh pegang pingat emas semua. Oh, Olimpik, Asia. Tapi Itulah ada. tapi Benda benda macam tu benarnya ada. Orang berkemahiran ataupun berilmu ya seperti ya. itu. Kan? Kita tak boleh benda ni kita kadang-kadang kita tak boleh nak nafikan lah cerita dia. Kita boleh nafikan. Ada zaman sekarang mungkin kita nampak mungkin dulu. Eh, Jadi bukan sekarang. bukan zaman sekarang pun ada cuma orang tak nunjuk. Betul tunjukkan. Jangan terkejut lah. Kadang-kadang bukannya hantu pun cerita dia. Bukan. Kadang-kadang kita orang tu ada keperluan untuk buat benda tu cerita dia. Mungkin dia nak balik kampung ke apa, ada urusan ke cerita dia. Kan? Yang tak boleh terpaksa dia buat macam tu. Ataupun orang itu gifted. Dia gifted. Ya. Dia kan ada asal dia Allah Ta'ala. Dia berkemampuan begitu. Kan? Betul, betul, betul. Dia berkemampuan untuk melakukan seperti itu. Dia boleh berjalan melebihi kemampuan orang normal berjalan, kelajuan dia. Kan? Itu kelebihan dia. Jadi kita ada lagi kita nak rap ke apa, kita nak rap ke untuk masa ni? Kita hari ni pun kita sembang-sembang santai tadi. Ya. Memang tajuk kita pun jom sembang santai itu dia. Sembang santai untuk format ni kita buat tu, nanti kita ajak seorang dua untuk tu, siapa-siapa yang berminat tu kita boleh ajak, nanti kita contact dia, so dia akan keluar dekat dalam ni. Siapa-siapa yang nak komen dekat kita ni, nak berkongsi dengan pengalaman cerita, bersedia, kita boleh call kan, kita boleh call untuk masuk sekali join ceritakan. Kalau nak cerita boleh, nanti komen dekat bawah tu, nanti ceritakan pengalaman anda, apa yang pernah anda lalui, sama ada yang anda dengar ataupun anda lalui sendiri, itu lebih baik. Ya. Ceritakan, kami nak kongsi, kami nak dengar cerita anda tu. Tak apa, nanti kita invite sebagai guest. Kalau perlu cerita dia. Kami perlukan guest cerita dia. Tolonglah siapa-siapa join, dapatkan guest, kita jemput datang sini. Kita akan keluar. Bawa cerita masing-masing. Kita masih sembang santai cerita dia. Kan? Sebab benda ni cerita dia sebenarnya tak boleh habis kat sini. Sebab kalau nak cerita ke sepanjang 1 hari, 2 hari, 3 hari tak habis cerita dia. Dia banyak segmen. Kita baru cerita satu tempat je. Aku baru cerita tentang pengalaman-pengalaman kita, pengalaman kau dekat bangunan pejabat kerajaan tu cerita dia. Okey. Kita baru cerita tentang sedikit saja baru cerita tentang Strawberry Kijal. Kita tak cerita detail lagi tentang Strawberry Kijal. Kita belum cerita tentang rumah Mona Fendi lagi yang dekat Kijal tu. Ya, betul. Itu satu episod yang lain lah. Kalau kita nak rasa nak buat kan, kita perlu, kalau ada sokongan tu, kalau ada tajuk-tajuk yang bagus yang siapa-siapa komen kat bawah nanti sebagainya, kita up, nanti kita tengok apa yang boleh itu cerita dia kan. Tajuk hari ni cerita dia dari alam angker cerita dia kan, dari alam angker apa yang kita boleh ulas sedikit. Tapi ini asas saja, baru cerita sikit je cerita dia. Kita tak nak terlalu mendalam sebab kita tak nak bawa cerita-cerita macam apa ni terlalu mistik sangat cerita dia. Lepas tu kita tak naklah bawa cerita-cerita yang macam nak kongsi share ilmu lah sebagainya pun tak ada. Bukan itu tujuan kita nak buat cerita ni kan. Kita cerita basic je. Kalau siapa-siapa nak bercerita tentang ilmu dia boleh, itu cerita lain lah cerita dia. Sesi lain cerita dia kan. Dan cerita kita buat cerita kita bukan nak cerita tentang mengumbat orang ke, tak ada cerita tu kan. Tapi cerita dia macam cakap lah tadi kan, kalau macam aku selalu cakap dia, kalau kau dah berbicara dengan jin tu, aku rasa aku belasah kau lah, sebab jin selalunya nipu. jadi itu pengalaman aku. Ada satu pengalaman aku dekat kampung Tronoh dekat Perak. Itu aku rasa kita akan bawa satu sesi lain. Kita akan cerita tentang pengalaman berdepan dengan entiti. Kita sebut dia berdepan dengan entiti lah tu. Dalam keadaan aku tak apa-apa percaya sangat benda-benda ni, tapi aku pernah juga berdepan dengan beberapa entiti lah cerita dia kan. Dan aku pernah juga tahu sebenarnya masa aku balik ulang-alik gambar kemaman tu, pada satu petang tu, waktu balik tu lebih kurang dalam pukul 6 lah, pukul 5 lebih lah aku balik awal cerita dia. Aku nampak sesuatu di langit yang sepatutnya aku nak cakap, tapi bila aku tak cerita, aku bercerita kat orang, aku cakap orang mesti tak percaya punya cerita dia. Benda tu banyak cahaya, banyak lampu cerita dia, sebesar bas di atas langit. Benda tu aku nak gambarkan bentuk dia pun tak tahu, memanjang je cerita dia. Aku nampak laju dan tak ada bunyi. Kita masuk dalam awan, kita hilang. Jarak yang
Jarak yang dilihat lebih kurang dalam 300-400 meter. Oh, okay, dekat tu. Memang dekat. Kalau 1-2 kilometer tu kita kata jauh dah. Ini tak, very dekat. Boleh nampak dengan mata kasar. Dia betul-betul dekat exit Kuantan dipanggil. Kalau kau masuk exit ke Kuantan, aku lalu situ, aku berhenti telefon. Aku pegang telefon tapi aku tak ambil gitu gambar benda tu. Jadi benda tu selalu gitu dia. Masa tu QDM ada buat exercise lah. Dua buah pesawat dia. Aku tengah berhenti nak cadang nak ambil gambar pesawat terbang QDM tu gitu dia. Dia pakai, kalau kat Kuantan ni dia orang pakai MiG lah, MiG-29 lah kat Kuantan gitu dia. Okey, jadi pesawat tu dua lalu, lepas tu depa ada satu pesawat kargo lalu kan. Jadi ya itulah aku tengok. Aku cadang nak berhenti nak ambil gambar kan macam tu dia. Telefon masa tu telefon Cak Ayam lagi lah gitu dia. Kan. Tapi pasal benda tu aku nampak, aku cakap, benda tu sebesar-besar lalu dengan lampu yang banyak berwarna-warni tu dia, kita hilang gitu je. Masuk dalam awan hilang. Aku tak tahu. Kalau aku sebut perkataan binatang tu UFO ke apa sebagainya, mesti orang akan kata kau ni kelentung sebagainya. Tapi aku tak kata unidentified lah. Unidentified. Maksudnya aku tak boleh nak sahkan benda dia. Aku nampak tu macam tu dia. Aku nak kata benda tu. Tapi aku beranggapan macam ni. Alam jin tu besar. Kalau kita dekat Malaysia, dalam alam kita ni, kita ada kereta, kita ada motor. Dekat jin, dalam alam jin pun ada motor, kereta juga cerita dia. Dalam bentuk dia orang lah cerita dia. Kan? Jadi kalau kapal terbang kita kat tempat kita ada, kat tempat dia pun mungkinlah ada je kata dia. Sama cerita dia. Orang kata alam bunian lah. Cerita orang cakap lah. Tapi entahlah, aku pun tak tahu cerita dia. Tapi benda tu aku tengok sendiri dengan mata kan. Mata kasar sendiri, aku tengok sendiri dan juga aku alami. Bukan orang aku dengar cerita daripada orang, tapi aku sendiri. Tapi aku tak pernah nak cakap bahawa aku nampak UFO lah, flying saucers ke apa ke, tak ada lah cerita dia. Maksud dia, aku sendiri tak tahu benda dia cerita dia. Nak cakap dia, that's why unidentified flying object cerita dia. Benda yang berterbang tapi aku tak nampak, tak tahu, tak dapat nak sah kan. Tapi bentuk dia besar lah. Aku cakap macam kau nampak, kau bayangkan kalau 100 meter kau nampak bas, besar kan, nampak kan, besar kan cerita dia. Tapi aku cerita bukan sampai 100 meter, tak sampai pun. Aku assume tak sampai 300 meter pun, dekat, very dekat cerita. Tapi benda tu besar cerita dia. Nampak kat langit tu. Lalu macam tu je. Itu pun satu di dalam alam angka jugalah. Sama ada kita nak klasifikasikan dia dalam bentuk macam mana cerita dia. Betul tak? Tapi ya, cuma dia tidak menyeramkan lah cerita dia. Tak tahulah pula. Mana tahu dia wujud dalam bentuk yang lain. Kalau cerita orang putih kan, kita tengok toyol kan, kita kat tempat kita toyol kan. Kalau cerita orang putih mungkin dia panggil apa? Benda alien warna hijau kan, alien dia kata warna hijau kan. Toyol lah kot. Kalau dekat cerita orang putih kan cerita dia. Pasti. Betul. Tapi itulah. Aku rasa setakat ni je kita punya kupasan hari ni. Kita akan sambung pada hari yang lain. Kita buat satu itu. Kita akan cuba perbaiki kita punya recording kita ni, rakaman kita ni dari segi audio dan video juga, insyaAllah. Kita cuba tengok perbaiki. Kita sebenarnya dalam proses belajar je dia. Jadi pada yang menonton, minta maaf lah kalau kualiti masih bertatih lagi cerita dia. Kan, kami tengah berusaha untuk, sebab kami menggunakan konsep lain. Kami menggunakan konsep WhatsApp call cerita dia. Bayangkan buat podcast tapi dalam bentuk WhatsApp call. Kan, tak pernah orang buat lagi. Aku tak pernah jumpa lagi orang buat. Kita nak cuba gunakan seminimum mungkin teknologi yang ada. Ya. Nanti apa yang ada ni tahu mana boleh pergi sebenarnya. Ya. Make use of what we have lah. Okey lah, kita rasa dah sejam lebih lah, sejam 20 minit dah kita habis ni. Jadi terima kasih lah kerana tu. Nanti insyaAllah kita akan jumpa siapa lagi yang lain untuk berkongsi sama-sama pandangan dia orang. Mungkin kita buat waktu malam ke pula, kita sesi try malam, tengok macam mana kan, dalam keadaan pencahayaan yang kita pakai pencahayaan normal. Macam aku pasang satu lampu kecil kat sini, macam kau pakai lampu kat atas kan, cerita dia. Tak apa, nanti kita improve lah semua benda ni. Okey, terima kasih bos. Okey, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, sekejap ya, kita nak tutupkan tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.